Alright. Mute all lah, boleh mute all. Okay, siapa yang aku just nak ni, aku banyak lupa ni. Oh ni. Yang dah tahu tau. Aku just terangkan first, aku nak terangkan pasal chat nexus ni. Sebab ada yang tak erti pakai kan. So first aku tak nak mic sunyi pula. Macam mana? Lah Jimmy dah tutup. Allah, buka tu. Yes, aku tak. Aika senyap Hello. Kalau korang. Apa benda Amir? Okay, aku nak cerita pasal ni je. Chat nexus ni, siapa yang tak erti pakai tu, kalau dah pakai tu korang boleh mute. Yang tak erti pakai tu tak apa, tak mute. Okay. Aku tak erti Alright. Kau tak erti. Okay, first kan. Kalau kau tengok ni, dekat sini. Nampak tak aku tanda ni? Sini tak ada apa-apa. Kat start ni tak ada apa-apa. Amir tak nampak, Amir tak clear. Kat ni. Nampak tak aku punya pin? Aku tak boleh zoom, korang boleh zoom? Apa-apa. Sekejap. Boleh zoom ke? Tak boleh zoom. Tak boleh lah Zoom. Boleh. Boleh. Macam mana? Ni mu tak 2 hari mu besar gitu. 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 Boleh ke? Siapa suka tu? Bijaknya. Boleh ke? Kau cakap tekan kat mana? Aku tak tahu macam nak besarkan. Korang yang pakai handphone boleh. Yang pakai laptop aku tak boleh. Right. So macam ni kan. Kalau chat nexus ni yang untuk start ni yang kalau untuk ni ini the punya function kau just user login and then download market data ni. Download market data ni sebab dia ada yang luar negara, dalam negara punya boleh beli. So memang kena download lah. Nanti kalau kan time kau dah download ni dia memang akan download sendiri kan. So kita pilih KLSE ni. Jangan pilih yang lain, pilih KLSE je. Untuk yang lain. Okay. Pilih So lah. ni. And then Lepas tu kita pergi ke chatting kan. Chatting ni yang paling banyak korang akan pakai. Chatting ni yang stock listing ni untuk cari stok apa yang ada. Faham tak? Kau boleh pilih stop gainer boleh. Maksud dia untuk yang ni. Untuk minggu ni yang top gainer. Stok volume. Itu untuk stock listing tu. Tu just kalau tak nak pakai indices. Stok. Lepas tu pilih. Pilih kan. Cari Nestle, cari N. Lepas tu tekan Nestle. N lambat sikit. Double click nanti dia keluar. Ni chat untuk Nestle. Gitulah untuk stock listing ni. Lepas tu kalau pergi tekan watchlist ni, kalau watchlist ni nanti dia keluar benda ni. Dia keluar apa yang korang dah tekan untuk stock tu. So just tekan watchlist ni nanti keluar. So tak payahlah nak cari balik apa yang korang dah buat, apa yang korang dah lukis kan. So just tekan watchlist ni, dia pilih balik. Contoh aku dah lukis tadi, aku rasa lukis ni. Maksudnya watchlist tu dia tunjuk yang kita baru resend listing lah. Yang kita tekan tadi, yang dekat stock listing tu kita dah tekan kan, kita dah lukis semua. So tak payah nak tekan stock listing balik, just watchlist je. Ni Nestle, dia Nestle balik. So itu gunaan watchlist. So indicator ni korang boleh letak macam-macam indikator lah. Korang boleh kalau baca buku tu kita ada belajar pasal stochastic, RSI, volume.
Contoh aku nak letak volume kan. Kau just tekan klik je, nanti dia keluar. Kau nak letak RSI, just klik je kat tepi tu, nanti dia keluar. Okay. So semua ni, ini nama dia indicator tau. Nak menentukan market tu nak ke mana ataupun bias apa. Antara bias untuk sell pressure ke buy pressure ke, itu function indicator ni. Kalau Usually orang guna indicators yang mana meh? Kalau untuk stock aku tak tahu. Sebab tu aku perlukan Haziq. Sebab kalau biasanya orang pakai antara MACD dengan RSI. Dia adalah masuk semua ni. Nanti kalau aku rasa dalam buku ada terangkan. Tapi kita tak masuk lagi chapter tu. Sebab chapter 6 sampai 10 tu aku rasa sampai korang baca nanti. Nanti ada. Ataupun korang boleh baca sambil gunakan benda tu. Maksudnya nak belajar daripada sini lah. Lepas tu kalau kau nak padam, just unclick je. Untick je benda ni. Tu hilang semua. Okay. Tu open chat ni yang chat yang kita buat tadi lah. Yang kita dah open. Open Chat chat. Nestle tu. Open chat ni lah. Yang ni lah. Chat Nestle tadi kan. Yang ni kita dah buka tadi. Yang last sekali. Ni hari ni, yang hari ni aku buka sebenarnya ni. Ni hari ni aku buka. Ini yang dah lama dah aku buka. Ini recent juga. Lama dah sebenarnya. Open chat. Tapi tak ada apa. So workspace ni nanti kalau korang dah lukis-lukis, korang tekan pangkah ni, nanti dia suruh save tau. So korang boleh save dekat workspace ni. Nanti just klik je kat workspace tu korang punya chat. And then kalau korang nak SS chat ni, just tekan capture chat. Nanti SS. And then korang save ke tu. Lepas tu masuk ke dalam Word ke apa kan. Macam kita punya assignment 1 kan. Tu lah. Lepas tu single window ni just tambah untuk macam ni single window. Yang tile into row ni ada 2 window, cuma dia ada atas bawah. Dia row. Kalau tile in column ni dia macam ni. Okay. Tu function dia. Function dia korang boleh tengok stock dalam macam 2 pada masa yang sama, 4 pada masa yang sama. Itu function benda ni, 4 ni. So dah ada kegunaan dia sendiri. Okay. Lepas tu and then aku akan ajar korang macam mana nak pakai, nak melukis. Sekejap kita buat single window. Kita buat run hill kot. Tutup ni. Kalau nak tutup just tekan balik je benda yang korang buat yang tekan tadi. Okay. Lepas tu kalau nak drawing tool ni kan, kalau nak guna drawing tool ni, dia ada ini untuk besarkan. Contoh besarkan ni, aku tekan. Lepas tu kau highlight dekat chart. And then dia zoom kat situ. Faham tak? Function yang besarkan ni. So kalau tak nak besarkan balik, kau just tekan kat bawah ni, tarik je. Bawa ke situ. Okay. Lepas tu next. Ini function trendline tau. Ini saya nak lukis trendline, tekan butang ni. So tekan saja. Draw line. And then just tarik je, macam tu. Tarik. Mana lagi? Tarik je. Tekan balik, tarik. Tarik je. Kena buat trend line. And then yang ni nak buat horizon line. So, dia nak cari support resistance kan. So dia kalau kau nak lukis support resistance, just tekan situ. Macam okay, kita ambil. Tekan sini. Ni support. Ni resistance. So macam tu. Okay. Kau nak lukis. And then kita ada yang ni aku ini nak buat bulatan. Dia boleh buat bulatan, boleh buat kotak pula. Sini lah. Nak cakap apa-apa kan. Macam tu. Okay.
Lepas tu ini nak tambah, ni tak macam pun nak buat je. Nak letak arrow gitu je. Dia tak pakai pun. Kalau kau boleh pakai untuk buat assignment tu nak bagi tahu yang sekarang market tengah turun. Pakai arrow tu. Okay. Lepas tu yang ni nak melukis. So dia macam buat sini kan. Nak buat price tu nampak macam tu. And then ini kau nak tulis, nak buat word. Tekan je lepas tu tarik. Lambat sikit. Lepas tu tulis je. Uptrend. Uptrend. 24 uptrend. Ni tu function dia. Ada ini kau nak setting macam orang pakai ni sebab dia nak test strategi. Contohlah market time ini kan nak tahu dia punya tarikh tu. Apa tak ada yang lekat tu. Yang ni 15 Oktober. Time ni 17 Oktober punya candle. Dan tu je. Ini yang satu ni. Ni orang panggil Fibonacci. Fibonacci ni apa? Ada dalam buku tu bagi tahu, tapi saya ringkas dia nak tahu macam dia pakai dia macam ni. Dia pakai dia daripada bawah sampai ke atas. And then dia punya ni, dia ada teori dia Fibonacci ni. Maksud dia kalau biasanya market kalau dalam area 50 ke 61 ni strong kalau dia stay atas tu macam tu lah. Lepas tu yang sebelah dia undur je. Undur. Depan. Ini delete. Nak delete apa-apa kan. Nak delete tu susah sikit. Kau kena sampai dia keluar gambar pemadam tu baru boleh delete. Lepas tu sebelah dia ni delete all. Nak senang. Macam kalau tu delete satu-satu, ni delete all. Okay. So ni so semua dah tahu kan semua benda ni. Tu je. Ini paling penting lah drawing tool ni sebab korang nak letakkan dekat dalam tu kan word kan. So macam korang kena tahulah macam mana nak lukis ni, function semua ni. Sebab semua ni ada guna dia jugalah. Cuma Fibo ni takkan guna sangat sebab ini memang susah sikit lah nak belajar. Sebab dia ada teori sendiri. And then kita proceed ke tool. Tool ni tak ada apa sangat. Dia nak tahu performance, kita bukannya real pun. So kita proceed and then macam tu. Ni CNX alert ni pun function juga sebenarnya. Kalau korang nak tahu market. Sebab dia ada bagi tahu contohlah macam ni kan. Silap. Price dah break above resistance. So maksud dia ada potensi untuk price naik. Tapi korang kena buka lah. Sebab nak tengok. Ini kalau aku sarankan kalau korang nak tengok ni, better cari chart yang memang dia tengah uptrend and then dia break resistance. Confirm memang akan naik. Tapi banyakkannya aku search memang nampak dia dah memang downtrend and then dia break hanya resistance ni. Tapi mungkin boleh naik. Tak tahu. Untuk masa depan. Kita kena tengok pula fundamental. Tu je lah. Tu tak ada apa. Lepas tu aku nak cakap pasal bawah ni pula. Yang bawah ni sama. Sama kan? Oh tak. Yang bawah ni untuk ni untuk yang tepi ni. Yang untuk tepi ni. Yang bawah ni. Okay. And then yang sebelah dia ni untuk nak tukar time frame. Ada daily, weekly dengan monthly je. So ini weekly punya chart. Ini monthly punya chart. Faham tak? Tapi kalau aku sarankan ikut assignment tu korang ambil daily lah. Jangan ambil weekly atau. Tapi kalau tak boleh buat apa-apa sangat,
Sebab kadang ada daily ni macam ada yang pecah-pecah tau. Maksudnya pecah-pecah tu dah ada lubang-lubang. Banyak sangat lubang. Nanti kalau korang lebih mendalam stok nanti korang nampak lah. Ada stok tu memang tak valid untuk tu. Lepas tu sebelah nak tukar time frame ni nak tukar bentuk chart sendiri. Sekejap drawing tool. Macam ni kan. Ni nama dia candlestick tau. Candlestick ni kita ada belajar itu. Ada belajar? Aku rasa ada belajar. Lepas tu nak tukar bar chart, macam ni bar chart. Bar chart dia tak ada isi tau. Dia kering je. Cuma dia nak bagi tahu secret. Tapi tak function lah. Lepas tu dia ada line chart. Biasa kalau macam aku kan, kalau nak cari trend line ke apa support resistance, aku biasakan dengan line chart. Sebab and then baru kau pergi ke candlestick. Sebab beza line chart dengan candlestick ni besar tau. Okay, line chart. Tengok aku buat line chart kan. Aku ambil top ke sini. Dia punya resistance. Dia punya trend line. Lepas kalau aku tukar ke candlestick, dia jadi lari dah. And then kalau function, tarik je. Kalau lari sikit, tarik je. Tu macam mana nak buat. Lepas tu sebelah ni nak save ke ni. Nak save ke workspace. Okay. And then ini yang ni color ni. Kalau korang nak tukar daripada segi macam ni kan. Aku nak tukar trend line ni warna lain. Korang pergi sini, pergi je. Tukar trend line tu. Nampak tak warna dia bertukar? Dah macam tu. Apply kan dah tukar. Tu function dia. Lepas tu yang sebelah dia ni, chart color ni nak tukar warna belakang ni. Warna chart ni. Background, tukar belakang dia. Tu macam. Adalah nanti kalau korang ni pandai lah main benda lah ni. Best je. Melukis. And then sebelah sini yang bentuk tangan ni untuk tarik graf, tarik chart. Tarik chart ni ke sini. And then SNR ni tak saran pakai sebab dia memang untuk recent je. Dia tak untuk macam kalau korang nak try buat dekat past punya ni memang tak akan jadi. So dia akan try untuk yang recent saja. So tak payah function. SP ni tak ada apa sangat sebab ni signal je. And then note ni korang buat lah. Cakap hari ni apa je yang nak kena tengok. That's all. Lepas tu kat sini kalau korang nampak ni, ini untuk tarik, untuk bagi panjang. Kalau korang macam malas nak gerak-gerak macam tu malas nak macam ni, just tarik je. Tarik je bagi panjang and then time drawing tu, kalau korang nak lukis tu tarik je lah. Tarik. Tukar dulu. Kita nak tukar pula. Tarik je. And then lukis tu. So nak ni je, nak screenshot ni je. Ni je ambil. Yang tu function dia. Lepas tu kalau macam nak back balik, just tarik keluar kembali. Then gerakkan. Macam tu. Dia main kat sini banyak. Nanti korang buat dia main kat sini banyak. Nak tarik, nak kecilkan, nak besarkan semua kat sini. And then nak gerakkan ni, sini senang. Okay. So ada soalan tak macam mana nak pakai chart Nexus ni? Ke semua dah faham? Ada soalan tak? Korang dah pernah try tak? Tak meh. Tak Baru nak try. pernah. Tak pernah meh, tak pernah. Cuba ulang balik main part yang macam kita nak tukar daripada line graph yang ke yang macam 4 segi tu. Daripada tu. Sambil lagi. Ya ke?
Dia macam ni. Kalau nak tukar yang candlestick ke Sekejap aku ni. Comic ni lah. Ni kan Itu ini line kan chat. ini candlestick. Kalau dia ada berisi ni dia candlestick. Faham tak? Dia ada kaki dia. Ni candlestick. Kalau line chart kat sini Kita buat line chat meh. kat sini. Sebelah D tu, sebelah time frame. Ni line chart. Line chart ni line je. Dia tak ada apa-apa. Kalau bar chart ni dia ada macam ni. Dia ada ni ada maksud ni ni dia punya open, dia close atas ni. Belah sini. Okay, kat sini tau nak tukar bar chart ke line chart ke. Tapi kalau kita nak buat assignment tu aku sarankan kita buat line chart. Sebab line chart kan tak line chart. Sebab line chart ni dia tak serabut sangat macam candlestick. Kalau candlestick dia jadi serabut sebab ni dia macam ni. Dia macam tak, kalau untuk aku dia tak sedap lah pandang. So macam ni yang jelas je. Dia tarik ujung ke ujung je. Ambil bucu dia. Lepas tu tarik. Nampak tak? Ini jadi uptrend. Lepas tu dia break. Reversal. And then dia jatuh bawah. Tapi sini tak pun. Ini dia jadi break, consolidate, continue. Nak tanya, Ya saya. loceng tu untuk apa? Loceng ni apa nak rasa? Tak ada function pun sebenarnya. Untuk aku tak ada function. Tak ada maksud. Tak ada function. Aku rasa ada maksud. Cuma tak tahu. Oh ni dividend lah. Adjust dividend. Adjustment dividend. Tapi kalau untuk tu memang kalau untuk assignment tu tak ada apa-apa. Sebab ada banyak je apps nak lukis chart ni, nak dapat chart ni sebab tak semua macam ni. Macam chart Nexus ni macam nak kata complicated ni dia tak banyak sangat feature dia. Yes. Ada lagi tak soalan? Macam nak tahu dia open ke close ke? Macam mana kita nak tahu? Ini untuk press pattern ke? Kalau nak tahu Tadi kau ada sebut. kalau nak tahu open dengan close tu, dia tak boleh pakai line chart. Dia kena pakai candlestick. Dia baca Okay, aku zoom sini kan. Kalau aku pakai candlestick, macam contoh aku ambil candle ni. Candle ni, ni open dia. Ni maksud dia je. Kalau aku ambil candle ni kan. Candle ni open sini. Dia naik atas, turun bawah, dia naik atas balik, dia close sini. Kalau nak lagi jelas, pakai baca. Dia open atas lah. Ni. Tapi kalau kita untuk assignment tu, kalau korang nak macam trend line, korang punya teori trend line tu tak cukup. Kalau nak pakai chart pattern, boleh pakai. Contoh chart pattern dia ada. Kalau chart pattern korang kena pakai candlestick. Korang kena pakai candlestick baru boleh nampak chart pattern. Chart pattern tu macam sangat ni. Chart pattern tu macam apa cari pattern, tak ada pattern. Langsung dia tu tak boleh. Mungkin boleh jadi macam ni kan. Kalau yang ni kalau korang tengok chart pattern ni orang panggil double top. Faham tak? Maksud dia double top tu price naik and then dia jatuh. And then dia naik balik. And then dia jatuh. So kat sini ada tanda reversal.
So dia kat sini ada strong resistance yang press tak boleh nak break. Then dia akan continue jatuh. Kita tengok dia jatuh. Dia jatuh. Macam itulah chart pattern. Kalau sekarang ada masa lagi kita buat untuk chart pattern. Tapi chart pattern ni dia complicated, dia tak banyak, cuma dia complicated sikit. Sebab tak semua chart ada. Okay. Kalau nak tambah teori dalam assignment lah. Kalau macam trend line, macam korang ambil trend line je kan. Just tarik macam tu je. Dan bagi tahulah trend line ni apa. Okay, ada lagi tak soalan pasal chart nexus? Kau tak apa masuk pasal trend line? Ada lagi soalan? Ada. Tak ada Okay, aku start untuk buat trend line, okay? Okay, aku nak cakap trend line ni gunaan dia apa sebenarnya? Trend line ni kegunaan dia kita nak tahu arah market. Okay? Nak tahu macam market tu ke mana. So, kalau macam mana contoh dia macam ni. Contoh dia macam ni. Sekejap Cakap mana man? Trend line. Trend line tu yang ni lah. Kat drawing tool. Lepas tu pergi dekat sini. Sebelah yang gambar ni. Yang ni. Ni. Nampak kan? Jumpa dah. Jumpa dah. Dan draw line lah. Yes. Ni macam nak cari dia. Nak lukis dia pula. Nak lukis dia pula ada cara. Okay. Kalau lukis dia korang kena ambil yang memang paling hujung. Faham tak? Paling hujung yang korang tarik. Tarik je lah. Dia punya definisi trend line ni. Dia gabung dia ada at least ada macam 2 point untuk dia ni. So kat sini dia ada 3. So ni kira strong trend line ni. Faham tak? Time period ni Kau ambil time apa? yang kau buat trend line, yang kau buat trend line ni kan. Kau punya time frame tu kau buat daily ke? Memang daily. Acik kan kau lah, kebanyakan stok yang ada dia tak lama. Maksud dia dia bukannya lama sangat untuk tu. Kalau macam currency kan, dia ada sampai 80 tahun semua tu tau. 80 tahun kot. Kalau ni dia memang sekejap gila. Ni sampai 2017 je ada data dalam chart nexus ni. Bawah ni nampak. So better pakai daily. Sebab kalau korang pakai weekly pun, dia jadi weekly ke, dia jadi macam ni okey lah. Kalau macam ni okey. Sebab ada chart tu dia jadi macam tak best apa ni. Dia macam kosong tau. Dia macam tak tahu nak apa lagi nak letak. And then kalau kau pakai daily, dia lagi senang lah nak letak dia punya trend line and so on. Nak tahu dia punya support resistance strong ke apa tu pakai yang time frame kecil. Boleh je pakai weekly kalau dia okey. Macam ni kan. Nampak ni, dia lari. Nampak tak dia lari? Sebab tu kadang dia lain sikit. Tapi tak apa, kita boleh adjust. Macam tu. Mak ni untuk Mak. Boleh ke kalau lari sikit? Tak boleh. Apa? Memang tak valid kalau trend Tak line boleh. tu lari. Memang tak boleh. Alah, dia bukan jab pun. Tak, memang kalau korang buat macam tu, kalau teori korang buat cakap macam tu, memang tak akan valid. Sebab dia price tu dia tak respect trend line tu. Maksud dia tak valid lah. Tapi kebanyakannya dia akan main tau. Kebanyakan dia akan touch. Kalau dia touch banyak, lagi strong trend line tu. So if dia break, Dia confirm resist tu. minimum dia berapa kena touch? Minimum dia 2. 1, 2. Tahir dia. Macam Mah kan, yang kau hantar kat aku tu, ini panggil extended trend line tau. Yang cakap tu, kenapa dia extended kan. Dia press bawah. Dia break sini, and then dia jatuh. Kan, sepatutnya kalau ikut teori, downtrend, kita tarik daripada dia punya peak kan. So ini adalah dia punya resistance tau.
kita pilih dia sebagai resistant. Ambil, so maksudnya kalau satu tak boleh lah. Tak boleh, memang tak boleh. Dia satu tu maksudnya korang akan lari lah dia punya. So memang tak boleh. Dia memang kena touch. Okay. Ini contoh dia macam resistant kan. Press tak break pun trend line ni. Maksudnya press tu memang dia sampai je dia jatuh. Dia sampai dia jatuh. Tapi once dia break and Apa then maksud break dia weh? turun balik. Break tu maksudnya Break tu maksud dia dah dia trend nak- line ni dia pecah kah? Dia pecahkan trend line ni. So dia tak respect dah trend line ni. Trend line ni dia tak menurun, dia menaik macam tu. dia macam itu adalah salah satu indikator nak cakap sell pressure dah tak ada. Maksudnya ada kemungkinan orang dah takkan sell dah. Ada kemungkinan. Banyaklah kemungkinan dia kalau dia dah break ni. Sebab ni memang kalau tengok semua investor pakai trend line. Takkan tak ada yang tak pakai trend line. Ada pakai indikator tapi diorang mesti akan fokus kat trend line juga. Sebab trend line ni benda basic. Ini Dalam chapter 6 ada berapa tu berapa trend line? 4 dia ada dua je sebenarnya trend line. Dia ada uptrend dengan downtrend. Ni kita nak pasti. Cuma Yang extended tu tak ada kira? ini aku nak cakap. So yang ini apa trend? Ini adalah extended trend line. Sebab apa extended trend line? Kan dia dah break kan? Dia dah break and then sepatutnya kalau macam trend line biasa dia terus continue ke atas. Tapi Okay. Sebab dia berubah tapi price Tapi bawah pula. Dia mencari support. Ini kan resistant kan sebelum ni kan. Ni resistant kan. Sekarang resistant become support. So dekat sini dia touch balik untuk dia continue ke atas. Apa logik dekat dalam ni tau? Kau tak ada logik tau dia ni. Maksud dia time price tengah jatuh ni, tengah sell pressure ni and then dia break. Okay, dia break ni semua orang kena tahu dah. Okay, dah tak ada orang nak sell dah. Sebab price dia dah tak respect trend line. So dia tak ada orang nak sell dah. Tak ada bukan trend untuk sell. And then dia break. And then dia jatuh bawah. Sebab apa? Sebab sebagai investor yang bijak, mesti nak jual dekat harga yang paling rendah. Dan kau beli dekat harga paling rendah and then kau jual dekat harga mahal. Betul tak? And that time lah sebagai investor dia akan try jatuhkan price dulu untuk dia continue ke atas. Ada ni kat sini ada je orang akan tunggu untuk beli. Sebab dia apa tau? Sebab kat sini ada support satu. Lepas tu dia main kat situ. Itu function extended trend line. Kalau korang nak tulis macam korang nak buat teori sendiri kan, nak buat explanation, korang boleh cakap macam tu. Sebab apa dia jatuh dulu? Sebab ada je trend line, maksud dia memang terus break ke atas. Itu memang strong betul lah. So yang ni dia takkan jatuh lagi dah. dia takkan jatuh dah. Maksud dia takkan Benda ni dia ada nama tau. Yang gerakan ni yang benda ni yang ni situasi ni dia ada nama. Nama dia ikut buku nama dia throwback. Throwback. Ikut buku. Korang ikut slide pun aku rasa. Kalau korang nanti baca, nanti korang akan nampak throwback ni. Nama dia lah. Tapi ada orang panggil lain. Throwback ni dia press break trend line, ini dia datang balik. Okay. Nama lain dia aku panggil Khadijah. aduh, bukan. Pullback. Nama lain dia pullback, okey. Tapi kalau ikut silibus kita dia panggil throwback. Ikut buku yang madam suruh baca tu kan. Yang pullback teori ada kan? Ada? Madam dah tunjuk yang ni dalam kelas. Belum. Madam just bagi tahu support resistance je. Okay. Oh ya. Kalau yang pullback teori tu boleh guna meh? Teori Boleh. Pullback teori chapter berapa Tak tahu. Tahu lah. Tapi kalau nak pakai boleh. Nak pakai boleh. Dia punya konsep sama je Boka yang aku cakap tu.
price dia dah break tau. Macam Oh. contoh lah, dia ada pullback kan. Dia ada cara nak pakai pullback dia. Dia ada satu, dia break trend line ataupun dia break support resistance. Contoh dia macam ni kan. Nah macam ni. Ini ada resistance kecil ni kan. Lepas tu Tak price nampak Amir resistance tu apa. resistance tu, resistance tu Ni dia punya resistor peak, ni peak dia. atap. Dia punya ceiling Atap dia. takut. Dia, Peak atap pula. dia Ceiling, tembus ceiling. maksud dia tu. Ya, Okey. peak dia. So dah maksud ni. Support Ini lantai. ini kan dia break dah. And then dia datang balik, dia datang balik. Sebab time dia break ni orang dah tahu dah memang masa untuk buy. Tapi dia, sebagai investor yang bijak, dia akan cari price yang paling rendah untuk dia buy balik. And then dia cari ada price kat sini. Dia consolidate dulu, lepas tu dia break ke atas. Dia continue. Sebagai investor yang bijak lah, tapi nak tahu point tu memang susah. Itu je untuk ni. Lepas tu kalau dia ada, dalam buku dia ada 4 cara trend line tau. Dia ada reversal. Sekejap aku nak padam. Dia ada banyak. Dia ada, sekejap aku buka. Korang ada slide tak? Slide. Hmm. Ada kot. Dia ada 4, iaitu mana? Kenapa tu? Dekat implication of trend line. Dia ada bila trend break, antara dia nak bagi tahu slow momentum, continuation after consolidation, Kenapa pattern blank? break. Oh ya ke blank? Sebab Amir aku buka, gelap gelita ni sebab kenapa? aku buka benda lain. Aku buka textbook. Itulah. Lepas tu sekejap contoh. Macam yang aku cakap tadi tu kan, yang ni. Ini kita panggil extended trend line. Sebab apa? Sebab price dia break. Sebab dia break, dia makin jatuh. Dia jatuh dulu baru dia naik atas. Baru dia buat uptrend. Sebab kita nak tahu trend line ni, ini downtrend, maksud dia orang akan sentiasa menjual. Kat sini orang akan sentiasa membeli. So macam dia akan nak buy. Dia akan buy. Lepas tu then kalau kita tengok sebelah sini ada tak? Ni tak ada. Kita tengok line. Ini mana? Temcom kot. Temcom dah orang kill. Ini kita tukar ke line chart. Ni kita tutup. Kalau kita tengok sini ada trend line. Satu ni. Sini boleh pakai. Tapi tak strong. Boleh pakai tapi tak strong. Sebab dia kecil sangat. So kita ke atas sikit. Aduh. Ini pun sama. Dia respect untuk beberapa kali saja. Alright. Ni ada. So sini dia ada 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 touch. So sini kita panggil valid trend line lah. Kita valid trend line ni. Sebab price naik di ke atas trend line ni and then dia break. So dekat sini kita akan boleh nampak yang dia dah break sini kan. Tulis. Ni uptrend kan. Trend. Lepas tu kita pergi ke pergi kat sini. Kita nak tengok apa jadi time dia break tu. Ni kan trend line kita tu kan. And then kat sini price ada buat reversal and then continue.
Macam ni lah. Macam ni dia tak ada orang panggil throwback atau pullback. So dia tak ada throwback pullback yang besar lah macam tadi kan. Ini memang press break je terus dia continue jatuh. Ini bukan extended trend line. Okay. Kalau yang ni dia bukan extended trend line. Sebab dia break dia terus jatuh. Sebab dia tak pakai dah trend line ni. Kalau yang macam tadi, contoh yang Dia break dia naik. time komen tadi. Macam ni, dia break, dia jatuh bawah dulu. Maksud dia tak naik terus. Dia downtrend ni. Dia break sebab kalau macam tadi dia break trend line, dia terus continue reversal kan. Ini tak. Masuk reversal tu daripada downtrend ni kena jadi uptrend. Maksudnya daripada sell nak ke buy. Kan? Itu masuk reversal. Macam ni dia panggil extended trend line sebab dia break, dia tak terus ke atas. Dia terus ke bawah dulu and then baru dia buat reversal. Kalau kita tengok macam run hill tadi macam ni, dia break, dia terus ke bawah. Dia tak ada ni atas dulu, dia tak ada pergi sini dulu, dia tak ada pergi sini dulu baru dia tak ada. Ni bukan extended. Ini panggil break reversal terus. Dalam buku tu lah. So kini bukan valid extended. Ni panggil, kalau korang nak buat teori dia ada bagi teori. Memang kat sini ada satu korang boleh cakap kalau nak ceritakan pasal teknik kenapa dia terus jatuh. Sekejap macam mana? Kat sini dia ada support. Strong support. Sebab apa kita cakap strong? Sebab dia touch sini. Dia touch sini. Silap. Lalu dia touch sini. Dia touch sini juga. Sini ada. Sini ada. So sebab tu lah price jatuh dan dia continue terus. Dia just nak cakap yang kat sini memang orang tak tunggu dah terus sell. Ada tu sebab dia. Mungkin daripada segi fundamental kan. Sebab yang aku cerita ni semua technical ni, bukan fundamental. Dalam stock orang tak boleh abaikan fundamental. Orang kena belajar dua-dua. Tapi untuk kita ni sekarang technical analysis. So itu je. Ini kita panggil break trend line, break reversal. Tak ada, bukan extended, bukannya consolidate reversal. Dia terus reversal terus. Okay. Dan ada lagi tak? Tak ada dah. So korang dah nampak extended dengan trend line break reversal. Kita cari trend line lagi. Ini trend line. Ini extended sebab dia trend line and then dia continue. Sekejap Sini pun boleh pakai. Ini extended. Ini extended. 1, 2, ada atas yang 3. Daripada. Cara nak tarik trend line, korang tak boleh tarik dekat macam contohlah dekat sini kan. Korang tarik sini. Boleh, cuma dia jadi tak valid sebab terlalu steep orang kata. Terlalu mencondong. Dia bukannya strong lah. So macam ni kan. Aku nak cerita apa benda ni, memang kan naik-naik. Susah. Kau nak cakap kat aku kan, Mai? Tak, kau tak buat macam tu. Kau adalah buat macam tu. Tapi tak, dia memang ada orang buat macam tu. Ada orang buat macam tu. Terlalu curam ni dia bukannya trend line. Dia memang akan jadi lawa je macam ni kan. Untuk masa yang lama. Ini panggil extended. Sebab apa? Sebab dia datang balik dekat sini. Price dia break sini, dia turun bawah ni. Dia tak terus naik. Tak terus. Okay.
Aku nak tunjuk korang price consolidate continue. Consolidate reversal. Ada tak? Aku tak pasti ada ke tak. Ni 1, 2, 3. Tak. Korang ada tak stok mana yang rasa nak aku tengokkan? Ni tak ada. Ni break reversal. Ni apa? Ni trendline apa ni? Panggil. Yes. Resistant. Reversal. Dia tak ada, dia Pull bukan back. extended, dia bukan Bukan. pullback, bukan. Dia sebab dia tak ada datang balik, dia terus break. So sini panggil Lagi. trendline break reversal. Okay. Ada dalam tu, korang boleh tengok dalam buku. Lepas tu Arta, nak tengok Arta. Arta ni dah mencanak dah. Tak boleh buat apa. So better kita ambil yang daily lah. Better ambil yang daily. Boleh je ambil yang, tapi itulah. Tapi yang satu hal lagi kan, aku tak tahu macam mana. Medan kata satu stok je, tapi satu stok tu memang payah gila kalau nak cari. Nak cari trendline banyak. Faham tak? Macam ni, tak ada apa. Tapi kalau korang nak cari price pattern, ada dalam ni. Nak cari price pattern, kita buka candlestick. Amin ni you pakai stok apa? Ini aku ambil yang kalau ni run hill. Dan here. Ni time com. Oh, Take lah note. Kat sana taruh. Kalau korang boleh pakai masuk Run. dalam tu. heal. You nampak tak I buat ni? Prefer ambil stok yang Mana-mana je Kai, aku rasa. Tapi kalau macam contohlah yang macam ni kan, macam tak ada bentuk tau. Tak boleh lah. Maksud dia macam tak ada pucuk dia, tak ada tu, kira tak valid lah. Ni boleh je ambil tapi tak ada. Ini kau boleh ambil kalau macam Padini ni kan. Kalau nak ambil untuk price action boleh. Sebab kat sini dia ada satu. Kat sini dia ada buat double bottom. Tahu kan double bottom? Siapa dah baca buku lah. Double bottom tu dia turun, dia naik. Supposedly dia jatuh balik. Tapi dia tak. Dia naik atas balik. Dia buat W situ. W. Double bottom W. Kalau yang counter tu Kenapa apa? Ni double top. Kalau buat M double top, kalau buat W double bottom. Itu untuk price action lah. Tapi korang kena baca dulu baru aku boleh explain. Sebab memang dia ada technical sikit. Bahagian technical sikit. Macam ni kan. Ini dia ada. Ni tak ada apa ni. Ni tak ada apa. Lagi tak faham pasal trend line? Semua dah faham ke pasal trend line? Buat lolok faham. Yalah mu. Buat lok juga. Dia senang kan? Korang kalau boleh cari yang aktif. Trendline yang aktif macam ni. Run hill ni aku rasa aktif sebab apa? Sebab dia tak ada uptrend je. Apa beza aktif dengan tak aktif Macam ni. Dia punya Dia ada naik, dia ada turun, dia ada naik. Macam tu dia kira aktif. Sebab kau boleh nampak kalau macam contohlah Harta kan. Harta dah naik turun. Harta dia aktif juga. Dia ada naik, dia ada turun. Dia ada naik, dia naik. Macam tu lah. Maksudnya kalau aktif tu sedap lah. Kalau macam ada macam Nestle ni kan. Sekejap Kalau Nestle ni tengok. Dia macam ni. Apa benda ni? Kita nak explain apa tak ada kan. So memang tak ada apa-apa, tak function lah. Kalau kau nak kau ambil Nestle tu macam tak menarik. Tak menarik kan. Kalau main Paksun pun tak menarik. Yang ni aku cakap tu, kalau korang nak pakai daily kan macam ni lah. Jadi nampak tak lawa kan berbanding yang lain. Kau tukar ke
dia macam tak menarik. So macam kita tak ambil dia. Jangan ambil dia lah. Ambil Dia- jap, baru nak try. So macam mana yang trend line anjir tadi? Nak adakan line dia tu macam mana? Lain-lain dia kau macam ni kan. Contohlah power root. Power root boleh. Sekejap kalau power root ni kan. Apa root? Power root. Power root. Tak nampak power root. Oh, tak sekejap. nampak sini. Kat sini. Power root, okay. Ambil power root. Kalau nak try ambil power root dulu. Saya nak tarik trend line Power root. Memang- Macam mana? PWROOT. PWR. Okay. And then daripada atas tu kau ambil yang dari 2017 tu. Daripada atas ni tarik je. Ambil yang atas. Kalau downtrend kita ambil dia punya peak. Orang panggil peak ataupun dia punya high. Dia punya paling tinggi. Higher high. Untuk situasi tu. Okay. Sekejap, mana atas aku tak nampak. Yang belakang James. Yang paling belakang. Belakang? Macam mana nak ke belakang? Yang kat bawah tu yang ada gambar tahun tu kan kau tarik je. Ni benda ni? Kenapa? Benda ni? Kejap. Kejap, aku tak tahu aku sulung mana ni mati tu tak. Yang bawah Ni tu, ke? yang bawah tu. Tarik. Ha, Lepas tu? nampak tak yang belakang tu kan? You just ambil yang kalau nak buat dia downtrend, Ni belakang ni. ambil yang paling atas tu turun ke bawah. Ni. Yang ni. Sekejap je. Mana? Ni ke? Ini ke? Bukan yang kat belakang, yang bukan yang kat situ je. You tengok tak I punya ni? Belakang. Tak sama. Aku tak reti. Ni power root ke apa tu? Apa root ni? Sekejap betul lah. Sekejap. Yang belakang tu Jim. Yang kat belah kiri. Kiri betul. Belah kiri. Oh kiri yang ke belakang tu. dia. Belakang lah sebab sekarang tu yang Okay. current. Lepas tu? Ambil yang peak tu. Okay, yang lain semua tengok Oh, dekat yelah. Jim punya tu Dia ada buat tu. Okay. You tarik, you buat, dia tekan butang benda ni, draw line ni. Kejap. Mana butang? Kejap. Draw line. Drawing tool. Drawing tool, okay. Jimmy, you counter apa tu? Power root mak. Power root. Power root. Semua boleh try. Lepas tu? Drawing tool. Lepas tu, you tarik daripada Ni. atas, daripada pucuk tu, paling atas tu. Lepas tu Ya. you tarik je ke Yang ni. bawah. Ni. Ha. Yang ni. Ha. Tarik. You tarik ke bawah, you buat sampai ada banyak pucuk yang Sini. Banyak touch. banyak touch. Betul. Banyak pucuk. Ni, Banyak. sini. Macam tu. Banyak Ah. Ke touch. sini. Sini ke sini? Tengoklah tu satu kalau rasa pucuk macam tu, okay. Pucuk atas lagi. Tak macam? Tak rasa? Pucuk bawah sikit. Pucuk digital. bawah sikit. Bagi yang tengah tu. Bawah lagi. Situ. Tak. Kita ulang mendatang. Pucuk tu yang dekat tengah tu. Atas sikit. Bagi pucuk. Pucuk. Pucuk ke pucuk? Gitu. Ya, Itu pun kira trend line. Okay. Macam aku lain juga. Aku ambil yang ni ke sana. Boleh je mana-mana. Sebab kita nak hantar Okay, lepas tu? kan. Boleh ke sini boleh. Boleh ke sini boleh. Itu kira trend line lah. Kita tahu pula ni trend line Okay, apa. so kalau yang ni trend line apa ni tadi? Extended, menata apa? Ni terus reversal. Sebab dia break terus kan? Macam mana? Dia tak pergi ke trend line tu balik. Faham tak? Apa nama dia tadi yang ni? Trend line reversal. Break reversal. Reversal. Break reversal. Break reversal tu lain dengan extended lain. Lain. Yang aku buat aku buat apa Rai? Timecom. Timecom ni baru. Jadi Dia sebab Apa dia? extended ni maksud dia trend line tu dia masih pakai. Faham tak?
dia masih pakai. Maksud dia masih Trend line tu masih pakai. dia masih nak datang juga kat trend line tu. Tu panggil extended. Kalau dia tak datang dekat trend line tu, dia bukannya extended. Dia trend line biasa je. Okay. Trend line nak Kling 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 kling. Ingatkan ada bunyi. macam tu je nak lukis trend line. Dia Loceng apa tu? Loceng rehat. daripada atas ke bawah. Kalau nak ke uptrend daripada bawah tau. Bawah ke atas. Mana uptrend? Ni uptrend. Kira yang macam power root tu sebelah dia tu uptrend lah. Ini kita boleh pakai buat jadi uptrend. Contohlah macam ni aku ambil sini kan. Uptrend. Sini boleh. Tapi macam tak boleh. Boleh je ni kau nak buat ni sebab dia 2 kali touch kan. 1, 2 dia touch. Ini pun boleh. Kalau macam ni boleh. 1, 2 touch. Tapi yang macam ni kan. Kalau untuk akulah. Untuk kita letak dekat dalam assignment. Better cari yang dia break trend line. Sama. Bukannya yang trend line yang masih lagi valid ni. Maksudnya trend line yang dia dah break. Maksudnya macam yang power root ni. Kalau nak ambil sini boleh. Faham. Macam ni kan. Ni boleh kita nak letak dalam assignment. Aku nak cakap kita dah letak assignment. Okay. Ini boleh. Sebab apa? Sebab dia dah break dah. Okay, dia break dekat sini. So trend line ni untuk yang lepas. Ini pun dia dah break. So trend line ni dia dah tak guna dah. So kini kalau macam ni kita bolehlah cerita pasal apa tau. So kita nak buat spekulasi apa kat trend jadi ni. Contoh macam ni kan. Ini tengah downtrend and then bila price break je trend line ada buy pressure kuat. Dia orang kata apa? Dia pergi laju je. Kau try lah sembang dalam bahasa Inggeris. Maksudnya buy pressure time ni bila once price break trend line, buy pressure strong. And then it called trend line break reversal because there was no dia just terus reverse, tak ada nak buat apa-apa dah. Cikgu nak tanya. Ya. Boleh tak kalau kita trend line kita tu kita datang daripada pucuk yang sama? Faham tak? Boleh. Boleh. Ni, Maksudnya tak apalah kalau redundant. Yang power root ni kan. Boleh je. Boleh je, masih boleh pakai. Selagi aku nak cakap kau. Selagi dia tak contohlah macam ni kan. Macam ni lah. Kau nak pakai macam ni kan. Dia macam tak boleh lah. Sebab apa dia tak ada lama sangat kat bawah ni. Kalau tengok buku dia ada nama juga. Kalau macam ada banyak-banyak ni. Dia panggil fan apa dah. Ada. So kau tahu cakap boleh. Sebab kau boleh kalau pakai ni kan. Dalam buku dia cakap pasal fan. Apa benda dah. Teori kat tu. Rajin-rajin lah nak baca buku lah. Okay. Macam tu je trend line ni. Dia yang penting dia korang nak kena tahu apa fungsi dia. Okay. Fungsi dia once dia break confirm reversal. Dia boleh jadi continue. Ya aku tunjuk. Ada yang continue. Contohlah dia uptrend, dia break, dia uptrend juga. Aku tak jumpa lah cok. Ataupun aku ada jumpa. Aku tak ingat tak mana. Tak ada. Bisa ada. Susah nak cari. Jarang berlaku. Jarang sangat. Sebab orang kalau macam untuk technical analysis, dia sebenarnya aku cakap trend line ni basic memang semua orang pakai daripada bank ke fund manager, company fund manager untuk yang security ke apa tu memang akan pakai trend line. So macam kalau trend line tu dah break, even though dia jatuh tapi orang still anggap dia nak buat buy pressure. Macam ni ini boleh trend line tapi kau tak nak cakap. Boleh je cakap benda ni. Macam ni kan kau just cakap untuk jangka masa ni memang sell pressure memang kuat. So kalau kau nak beli memang tak function lah. Sebab time ni dia masih lagi di bawah downtrend. Sebab dia di bawah trend line ni.
Tapi once dia break trend line, kita boleh consider untuk buy stock AirAsia. Tapi selagi dia dekat bawah trend line ni, nak boleh buy tapi dalam masa yang singkat. So dia naik sikit, dia turun balik. Faham tak? Kau boleh buy dekat sini. Nak sell kat mana? Sell bila dia sampai trend line tu balik. Kita boleh sell. So maksudnya investor takkan beli tu. Hmm. Oh. Dia punya apa fungsi trend line ni lah. Orang kata indikator kan macam tu. Sebab semua benda ni teori tau. Semua benda ni teori. Ada orang create benda ni. Sebab benda ni digital kan. Ada, tapi kalau kita nak faham, kita nak follow orang-orang ni, memang kita kena belajar apa yang dia belajar. So macam tu lah trend line. Nak terangkan dia macam tu je. Macam ni kan. Tukar line. Dia tengah uptrend, dia break, and then dia tu. Dia masuk dia sell pressure kuat. Sekarang ni buy pressure kuat, ni sell pressure. Aduh. Tak ada internet. Hello? Ada. Hello, dengar tak? Ke sekat aku cakap? Dengar. Jelas eh? Dengar. Sebab Dengar. tadi ada Jelas. connection. Macam tu je. So, itulah function trend line ni. Nak terlukis trend line, tarik yang paling bawah, memang betul-betul bawah. Daripada dia reversal, faham tak? Daripada ditukar uptrend ke downtrend ataupun starter untuk dia uptrend, ambil dari situ. Kan, and then kita tarik je sampai hujung ni, and then kita just ni, contoh macam ni kan. Kita daripada sini tarik je, lepas tu dia samakan je. So yang lebih bagus adalah daripada yang recent ni. Okay. Yang ni boleh tapi jadi macam tak best lah sebab korang abaikan yang naik ni. Kalau yang naik ni boleh sekali kan. Maksudnya benda tu jadi strong lah. Jadi significant lah. Orang panggil significant trend line. So dia trend line tu memang kuat. Sebab bila dia on break trend line confirm. Memang dia confirm akan reversal. Macam tu lah. Orang anggap lah. Macam tu lah. Kita macam mana nak speculate PA ni. Dia pakai trend line. Sebab trend line ni basic je. Sebab dia ada banyak lagi. Kita belajar chart pattern, bentuk candlestick ni. Bentuk candlestick ni semua ada nama dia. Contoh macam ni engulfing ataupun Morobozu. Ada lah benda tu. Lepas tu ada tapi kebanyakannya tak valid sangat. Sebab apa? Sebab dia daily. Dia tukar ke. Macam ni nampak. Dia ada. Ni panggil tak pasti hammer ke hanging man. Tapi ada lah. Tapi benda tu kalau chapter 7 ke 8 ke tak pasti. Tapi kalau korang nak belajar selain trend line ni, Roger lah. Tapi aku takut nanti medium pun ajar benda yang sama. Tapi untuk korang buat assignment macam tu lah. Macam mana korang, untuk aku kan yang aku faham medium cakap assignment tu, betul kan kalau aku salah, dia ambil satu stok, tapi kalau aku nak dua lah. Kalau aku nak ambil run hill ni macam sedap. Sebab dia ada dua tau, dia ada uptrend dengan downtrend. Ni kita downtrend. Oh ni weekly. Daily. Macam ni kan. Kalau aku nak ambil ni, sebab apa? Sebab dia ada dua trend line, satu. Aduh. Takut. Kalau aku nak ambil round hill ni sebab dia ada dua trend line. Dia ada uptrend satu, dia ada downtrend satu. Sebab dia valid lah. Ini aku boleh cerita. Trend line ni dia ada dua tau. Macam ni dia ada dua trend line. Sebab
first trend line yang ni dia respect kejap je. And then dia break and then jatuh balik. Untuk aku takkan pakai lah trend line ni sebab trend line ni dia tak kuat sangat. Aku akan pakai trend line yang ni. Memang kalau boleh ambil daripada atas, orang kata memang kalau downtrend memang ambil pucuk dia. Ambil ujung-ujung tu, tempat dia nak reverse kan. Macam ni kan. Oh, tengok ni. Ni Run Hill ni macam boleh beli balik. Macam boleh beli. Sebab dia dah break downtrend. Ada potensi untuk beli ni. Run Hill. Macam tu. Kalau aku nak ambil ni lah. Sebab dia ada dua trend. Satu uptrend, satu downtrend. And then banyak lah aku nak explain dia ni. Kau boleh cakap daripada period Ogos 18 ni sampai ke 2019 price berada di atas trend line. Maksud dia time ni memang buy pressure kuat. So momentum buy tu tinggi. So orang akan buy saja. And then bila tahun 2019 4 September 2019 price break trend line tu. Mean that sell pressure, buy pressure dah slow. Maksudnya dah tak ramai dah nak beli. Maksudnya orang dah nak jual lah, orang nak sell lah. Orang dah sell. Orang dah nak start let off profit lah. So dia jatuh balik. Dia jatuh balik daripada 2014 ni sampai ke 16 April 2020 price break pula trend line yang kita dah buat tu. Yang bermaksud ada kemungkinan price sell pressure tu dah kurang. Naik balik. Dah kurang dah orang nak menjual. Mungkin dari sebab yang current line. Mungkin sebab kita punya ekonomi dah kemungkinan akan pulih ataupun dari dua. Antara dia nak naik terus and then dia jatuh balik. So ada lah. Kat sini maksud dia ada maksud dia. Dia maksud dia sell pressure tu dah tak ada sebab dia dah break. Tapi boleh jadi sebab dekat sini pun boleh jadi dia dah break tapi dia jatuh. Ini dia jatuh ni disebabkan corona je sebab sebelum ni tak ada even corona ni time ni. Dan ni baru nak nampak corona tu. And then kita tarik yang lain ni. Dan ni dia dah pulih and then dia naik atas. Aduh banyak lah. Apa dah yang Apa? Apa yang Madam ajar tu yang sell apa? Ju apa? Support resistant. Ini kira juba kat ni. Jual dengan beli. apa? Jual dengan beli. Last kita belajar Jimmy. apa? Ada juba lah itu. Juba. Jual dengan beli. Juba ke? Bukan benda lain. Ya, juba. Dia Nak jual dengan apa? beli. Takkan Jual datang atau jual. beli? Jual dengan beli Combination benda lain. Jual dengan beli mah. Betul-betul. Jual dengan beli. Yang kita belajar tu support resistant kan ke trend line juga? Aku rasa trend line. Rasanya Trend line. Trend line. Macam tu lah. So in the break ni maksudnya trend line. maksudnya the break ni orang dah jual. Lepas tu kalau dia dah break trend line ni orang dah start beli. Orang dah start beli. Macam tu lah. Nanti pandai lah explain. Sebab Saya aku nak tengok. tanya yang Saya tanya. yang volume tu apa? V. Volume tu itu chapter 7 kan? Tu yang kat situ tu. Mana? Kata PC. Oh ni. Volume PC. Volume ni berapa ramai lah orang ni. Orang masuk. Sini kat sini ada. Untuk hari ni ada dalam 219. Tapi dia yang chapter 7 tu ada yang pasal volume tu juga. Ambil dekat indicator ni. Pergi kat volume ni. Dekat volume. Tapi aku sarankan susah sikit lah. Sebab dia macam ni. Dia ada teori lain pula kan? Dia ada teori lain macam ni. Orang naik silap. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun.
Dia macam tu. Tapi aku tak sarankan lah sebab volume ni dia susah sikit nak explain. Sebab dia tak ikut sangat dengan technical. Dia ikut technical cuma dia based on orang tu sendiri, faham tak? Dia time tu market nak buat apa. Kalau aku akan cuba ambil price pattern. Price pattern okey. Price pattern dia ada tak apa nanti lah. Kena tak payahlah nanti lah. So setakat ni faham trendline Faham, insyaAllah. Faham. Faham kan? Macam tu je. Senang je trendline ni. Dia cuma nak lukis tu. Macam memang ada sign kat aku yang dia buat tau. So macam dia Payahlah, malu lah. Salah. biasalah tu. Baru kan. Macam tu kan. Macam Mima dia ambil macam ni lah. Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Ni macam boleh jadi trendline tapi susah sikit. Yang ni yang ni boleh je ambil ni tapi kat sini dia panggil primary trendline. Korang boleh je kalau nak cerita kan. Boleh je ambil cuma jadi nak cerita tu jadi susah. Ni Ambil primary. lah. Ini jadi secondary, okey. Nama trendline dia. Boleh je ambil cuma susah sikit. Macam ni. Sebab macam ni lah. Kalau kau ambil secondary ni macam aku nak cerita kan. Ini dia trendline, dia consolidate, dia continue. So dia bukan, dia tak masuk apa-apa. Maksud dia kalau macam ni kita ambil yang ni sebab okay dia break je. Dia daripada uptrend tu jadi downtrend. So daripada buy, confirm dia break kau jual. Macam ni kalau ni dia break kau nak cakap apa? Takkan nak cakap yang maksud dia kat sini dia nak jual. Kalau kau jual tak kerugi tu sebab dia naik atas balik. So macam dia jadi tak valid. Faham tak? Sebab tu aku macam nak cakap valid tak valid tu dia ni mak. Sebab dia jadi kau tak boleh nak explain apa. Sebab sini ini ada nama dia uptrend, break, consolidate, continue. Dia consolidate tu maksud dia price dia buat dia macam main-main kat sini. Dia tak nak turun bawah. Dia naik tapi dia atas. Maksudnya kat sini dia ada trendline. Apa ni? Dia ada trendline kat sini. Aku campurkan ni dapat ni. Maksudnya trendline ni kuat lah. Sebab tu aku cakap kalau boleh trendline ambil daripada bawah dia. Ni pun ambil daripada atas dia. Baru benda tu jadi strong. Nak bagi tahu, nak menceritakan. Jadi boleh je ambil yang ni. Cuma yang ni kau boleh bagi contoh. Kau bagi contoh dia uptrend, break, consolidate, continue. Tapi tak banyak sangat lah kau nak bagi macam contoh recommendation ke apa kan, tak banyak lah nak cakap dekat teori kau. Maksud ni kau boleh bagi tahu dia break and then ada confirm dia nak jatuh. Ini pun mungkin dia break, dia naik, dia terbang balik jadi extended and then dia continue atas. Boleh jadi. Boleh pula dia jadi bawah. Okay. Ada apa-apa lagi soalan tak? Alah Aziz tak ada. Guys, ada lagi tak soalan? Amir. Ya saya. Kiranya macam kan medium kata kan medium nak satu counter je kan. So kita kena cari banyak trendline lah dalam satu counter tu. Macam mana? Aku sarankan macam tu. Aku cakap cari counter yang aktif. Maksudnya ada uptrend ada downtrend. Senang sikit kau nak letak dekat dalam assignment. Kalau yang kau cari yang macam ada uptrend saja. Ni ada uptrend, ni ada uptrend, downtrend. Timecom ni ada downtrend, uptrend. White spot ni pun ada. Macam apa? Macam harta ni kan. Dia uptrend je. Adalah downtrend sikit. Ni tak boleh. Bukan. Aku macam Nestle ni. Nestle ni tak boleh. Sebab dia tak ada, tak lawa. Dia tak ada uptrend, dia tak ada downtrend. Macam aku cuba tengok top glove. Tengok top glove Nak cari top ni
pergi kat stock listing, cari T, huruf T, then kau scroll lah top glove. Mana top glove? Ni. Macam ni top glove. Lepas tu tutup balik. Boleh je, ni ada downtrend. Ada uptrend juga tapi terlalu steep. Boleh je Kai. Ni boleh. Yes. Ni ada tapi dia tak lawa lah. Dia terlalu steep. Tapi dia respect je. Dia banyak kali. Ada 3 kali touch. Ini 2 kali touch. Ini extended. Ini panggil extended. Itu extended lah. Dia break and then dia try. Tu je lah kau nampak. Ni pun boleh juga apa ni. Try je. Ni pun boleh. Sebab dia ada satu. Korang jangan lupa tanda juga point dia. Nak nampakkan benda tu betul lah. Sebab tu aku cakap trendline ni memang kena betul-betul dia touch. Dia tak touch tu memang tak valid lah korang punya trendline. Oh, kena buat lukis macam tu kan? Tanda dulu. Memang kena buat sebab nak nampakkan dia touch. Sebab kalau macam ni je, kadang kalau kau screenshot and then kau letak dekat dalam Word, dijadikan jadi kecil. So takkan nampak. So kalau korang letak ni, at least nampaklah juga belakang dia. So nampaklah touch tu. Macam ni boleh Kai. Ni trendline dia, uptrend. Ni boleh jalan trend sebab dia ada 1, 2, and then ada extended. Kau boleh pakai dia jadi jadi kalau ada lebih daripada 2 tu kira valid lah. Kira dia valid. Ada maksud dia macam tu. Ini nak cakap dia sell pun macam tu. Tapi dia ada trend lain ni. Macam ni kan ini adalah salah satu contoh untuk dia uptrend, dia uptrend, dia break trend ni, dia consolidate, dia continue. Ini valid. Dia bukan yang macam aku tunjuk tadi yang macam buat tu kan. Ini sebab dia ada trend line. Dia ada trend line kat sini juga. So ini pun ada indikator dia. Faham tak? Macam tu. Okay. So ada lagi soalan? Tak ada buat masa sekarang. Selagi tak buat, selagi tak ada. Kau buka pakai apa Mah? Kau buka pakai apa ni? Zoom ni? Ni phone? Laptop. Oh, kau tak buka sekali Nexus? Tak. Itulah, aku ingatkan korang boleh try terus. Tak boleh. Dia macam tak tahu nak exit macam mana. Macam tu lah. So senang kan? Dia Amir, teori tu memang kena explain gila-gila Amir. Of course lah, 1000 word boh. Nak explain apa je. So explain contoh kalau kita ambil trend line, kita explain pasal trend line je lah. Pasal contoh yang spesifik macam apa, dia apa semua tu kan. Boleh juga. Macam Haziq dah buat lah. Dia tunjuk kat aku. Dia buat macam introduction, lepas tu dia bagi tahu dulu definisi trend line, lepas tu dia bagi tahu definisi reversal, then dia bagi tahu definisi consolidation. Dia bagi tahu 3 tu dulu, and then bawah tu dia baru letak chart dia and dia explain daripada segi dia buat chart pattern. Haziq buat chart pattern tau, dia tak buat trend line. Dia cakap lah dekat dalam chart tu dia ada dalam counter yang dia pilih tu, macam kat sini tak nampak sangat. Dia ada macam head and shoulder, dia ada double bottom, dia ada buat pennant, dia ada buat wedges, dia ada buat triangle, benda tu. Kalau chart pattern ni dia banyak sikit benda yang kau boleh cari. Kalau yang trendline ni kau boleh cari uptrend dan downtrend je. Sebab tu Haziq pilih chart pattern. Tapi nak senang memang trendline je. Sebab chart pattern tu
dia ada banyak sebab chart pattern tu ada berapa puluh lah. Sebab dia ada bahagi pula. Chart pattern untuk reversal ataupun continue. Market tu nak continue. Pattern weh. Chart pattern. Chapter 7. Chapter 8. Nanti try tengok. Kalau nanti kalau medium macam korang tak faham sangat, nanti korang roger. Tapi rasa medium Itu memang tak guna Google Meet lah. Kan dia kata dia nak guna kan. Lepas tu kita cakap yang kita ada kelas. Itulah. So ada lagi soalan tak pasal trend line? Kalau korang nak aku buatkan korang punya counter okey tak? Ada mana-mana counter yang berminat nak try? Nak weh, nanti aku nak apa ni? Tolong buat tu je kat aku line tu, trend line. Kau pandai lah. Ambil je letak glove ni. Tak boleh sekali kak kalau Apa lagi kau selalu tak tak boleh sama Dua tu nanti sama pula jadi pelik lah. Sama pula pasal cara korang tu. Boleh je. Yang kalau nak lain korang tukarlah colour dia. Okay. Korang boleh lah tulis juga nak cakap ini uptrend, ini downtrend, tulis dekat chat. Sebab korang nanti boleh je capture screen ni. Nanti dia keluar je yang ni, nampak dia keluar. Lepas tu just save. And then korang letak dalam tu. Tapi kalau aku better screen seluruh ni lah. Korang tutup ni dulu nampak macam ni lawa sikit. Tulis uptrend. Uptrend 22. Okay. Macam mana nak save benda ni? Nak save apa? Yang save apa? Save apa mah? So, ada apa-apa soalan lagi tak? Sebelum kita habiskan 11.30. Lama sangat dah aku cakap ni. Anyone? Pasal satu lagi kan. Satu lagi kalau korang nak explain, korang boleh buat channel. Ini nama dia channel tau. Maksud channel ni dia main dekat situ. Ada explanation juga dalam buku. Apa fungsi channel ni. Tapi tak ada apa pun. Dia channel ni dia nak bagi tahu yang ni silap. Yang channel tu kan. Yang channel masuk channel tu dia nak bagi tahu yang ni adalah resistance. Yang ni adalah support. Itu fungsi channel. Macam nak buat atas bawah kan. Boleh je nak buat atas bawah selagi dia tak break. Selagi dia tak, apa maksud dia, tak adalah macam besar sangat dia break dia. Maksud dia touch 1, 2, 3, 4 lah. Maksudnya sini strong kat ni. Maksud sini adalah support dia. Nak cakap yang ni support lah. So support untuk kalau dia break lagi tu memang self pressure antara kuat ataupun ada exhaustion. Yang aku tak cakap kurang pasal exhaustion Tapi exhaustion tak ada apa pun. Dia sama je. Basically dia tu je. Exhaustion ni dia ada mengena dengan orang panggil channel tu. Ni tak ada. Uptrend, break, downtrend. Kalau korang tengok buku ada tulis exhaustion kan.
Sekejap Tak adalah contoh-contoh exhaustion dalam ni. Ni ada exhaustion. Sekejap ya. Aduh. Ni orang panggil exhaustion. Right. Faham tak? So semua jelas Dah. Nanti kalau ada soalan, tanya pula. Alright lah. Sampai situ je lah. Untuk trendline Macam tu lah. Kalau korang dah boleh start lah buat assignment. Nanti Papa Roger lah. Right. Kita habis kita punya kita sembang malam ni. Yang dah sebagai kifarah dan soalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Boleh lah. Bye bye. Selamat malam semua. Alright, thank you, Meh. Bye bye. Ini sama. Alright. Thank you. You're welcome.